to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat pagi pada semua yang menonton live sekarang bersama dengan kami program Santai Chit Chat Da'i bersama selebriti, dan hari ini kita bawakan kepada rakan-rakan di luar sana, sidang penonton di luar sana, seorang lagi selebriti yang akan bersama dengan kami. Tak perlu saya rasa untuk kenalkan, dan saya rasa satu Malaysia dah tahu, alhamdulillah, dan mudah-mudahan orang mengenali selebriti kita pada hari ini menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Jadi bersama dengan saya moderator pada hari ini untuk siri yang kedua, iaitu saya Muhammad Zuhaili Muhammad Yusof, dan bersama dengan panel kita hari ini siapa dia? Cik Madang. Madang. Apa khabar, sihat Madang? Alhamdulillah sehat. Saya sarapan belum? Dah sarapan, dah nasi dagang hari ni. Allah, walaupun kami live di KL tapi Pagi tadi dapat homemade daripada mak tua saya, nasi dagang pure Terengganu punya. Jiwa Terengganu walaupun di KL tak boleh tinggal kat Terengganu. Allah Akbar. Tak boleh jadi ni, mula dah gelap banyak ni. Okey, terima kasih Mak Dan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan berkongsi sedikit berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu indahnya penghijrahan. Topik yang ringkas, kita akan bawa secara santai. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kepada rakan-rakan di luar sana, sedang penonton di luar sana, pertama tolong like, yang kedua tolong sharekan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya mereka juga dapat bersama dengan Mak Dan secara live untuk topik perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula secara kita ada soalan-soalan yang kita nak kongsikan dengan Mak Dan. Jadi untuk permulaan ni Mak Dan, mungkin Mak Dan boleh kongsikan kepada penonton dulu macam mana sekarang perkembangan Mak Dan. Okey, Alhamdulillah. Lagi sekali terima kasih kepada Ustaz, dan terima kasih kepada Doa Terengganu supaya jemput saya hari ini untuk program live. Saya punya perkembangan sekarang ni, saya baru cakap tadi dengan Ustaz, saya sebenarnya sampai pukul 3 pagi tadi saya buat packing keropok keping dengan isteri saya dekat rumah stok baru sampai daripada Terengganu. So kita baru ni kita jual keropok keping akhir tahun lepas, tapi masuk monsun dan masuk PKP whatever, so sekarang ni kita baru pick up balik untuk jual keropok keping yang pure Terengganu punya di KL dan seluruh Malaysia lah. Kita bawa daripada Terengganu ke KL lah. Ada baju batik, baju kurta dia, brand saya Kaluku. Itu yang baju batik tu is coming soon. Baju kurta yang dah ada online dekat website, dekat Instagram, dekat Facebook, semua boleh nampak. Ada seperti biasa, ada shooting, ada tadi filem, ada program untuk RTM, dan beberapa program-program lagi yang ada telefilm. Ada. Bila Itulah soalan yang agak panas tu. Sepatutnya minggu depan, tapi beberapa faktor yang kita tidak dapat isu pada minggu depan, so mungkin bulan 10 lah, akan ditangguh ke bulan 10 lah, tapi insyaAllah akan ada lah. Nanti saya bawa watak yang dahsyat, nanti boleh tengok dekat TV lah. Dah berlakon dah ada. Nanti kan bersama nanti, insyaAllah. Okey, jadi kita nak masuk topik perbincangan kita secara santai saja. Untuk permulaan ni Mak Dan, boleh tak Mak Dan kongsikan sedikit lah bersama dengan saya dan juga penonton. Kita tahu yang Mak Dan berhijrah, betul kan? Mendapat sinar Islam itu bermula dengan perkenalan dan sebagainya, dan akhirnya memeluk Islam, alhamdulillah. Jadi mungkin dalam perjalanan Mak Dan memeluk Islam tersebut, sekarang ni alhamdulillah dah berapa tahun Mak Dan? Sekarang ni dah 7 tahun. Alhamdulillah 7 tahun. Ya, maksudnya satu jangka masa yang panjang, alhamdulillah.
Jadi sepanjang 7 tahun tu boleh tak Mak Dan kongsikan dengan penonton di luar sana. Mungkin ada juga yang penonton non-Muslim yang menonton live ini dan khususnya yang Muslim. Mungkin boleh tak Mak Dan kongsikan sedikit kenangan manis, kenangan pahit yang mungkin Mak Dan tak boleh nak lupakan benda tersebut yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup Mak Dan sebagai seorang Muslim. Okay, Alhamdulillah. Pengalaman manis yang saya ada sebenarnya banyak, tapi yang memang yang betul-betul stay dengan saya adalah kali pertama yang saya dapat yang jejak kaki di umrah di Mekah di masyarakat itu tahun 2016. 2016 kita pergi sana dengan Tio Amin untuk syuting Haram My Backpack. Okey, ya saya follow. So itu adalah sebenarnya saya masa pergi dulu agak sebelum kita sampai agak takut juga sebab saya baru 3 tahun pergi revert ke Islam. Jadi kita tanya juga dengan kawan-kawan kita, tanya juga dengan Tio Amin dulu. Saya rasa macam tak sedia, saya rasa macam ramai orang yang umur 40, 50, 60 yang tak dapat chance nak pergi lagi. Saya baru 3 tahun tapi dah boleh pergi dah. Macam saya rasa macam terlalu cepat satu, dan rasa macam saya tak layak. Ramai orang yang lagi layak sebenarnya, tapi dia cakap sebenarnya jangan mikir gitu. Ini adalah dia yang susun, dia yang jemput datang ke rumah Tuhan. So kena pergilah. So bila kita macam tu, tapi alhamdulillah saya memang kena ucap terima kasih banyak kepada Tio Amin dan orang yang bimbing kita dekat sana lah. Sebab tanpa dia orang saya tak tahulah macam mana kalau saya cempak kat situ seorang pada hari tu, mungkin tak tahulah apa yang akan jadilah. Tapi alhamdulillah bila kita ikut dengan orang yang sangat-sangat pandai, senang juga kita proses dia lah, senang kita boleh ikut dia ajar kita step by step lah. So itu adalah pengalaman yang paling manis. Dan di situ masa kita buat umrah wajib, umrah pertama, masa kita tengah sa'i itu saya nampak dekat depan saya ni ada perempuan yang budak kecil. Perempuan tu ada dalam umur 5-6 tahun lah, tapi dia dalam kursi roda. So nampak dia Arab lah, sebelahkan dia mak dia dengan kawan-kawan rakok dia kat belakang kan. Tapi dia dalam kursi roda dan dia tengah kayu sendiri kursi roda dia. Dia memang lupa, tengok badan dia, kaki dia bengkak, belakang dia pun bengkak, tapi walaupun dia dalam keadaan yang mungkin sakit ke apa, tapi tengok muka dia senyum je, telinga sampai ke telinga senyum je. Tak bagi mak belakang tolong, tak bagi. Jadi kadang-kadang kita rasa macam bila kita sampai kat lampu hijau, kita kena berlari macam tu, macam penat dah ni. Tapi bila kita nampak dia sampai kat lampu hijau pun dia kayu laju dan dia suka pun dulu, itu yang buat kita bertambah semangat, menyentuh hati yang bagi sedoran juga sebenarnya. Kalau orang yang tengah sakit macam ni boleh buat dan boleh hidup dengan tenang, dengan macam senyum macam ni, senyuman tu ada kan. Kenapa kadang-kadang kita rasa macam ayah sakit lah, ayah susah lah, ada ni, tak ada ni. Sebenarnya kita lengkap, semua ada ni. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kita suka komplain. Tapi bila kita nampak bila ada orang yang ada kekurangan, tak lengkap macam kita, tapi boleh happy macam tu, sangat menyentuh hati sebenarnya. So itu adalah satu pengalaman yang paling manis yang special, manis semua adalah. Pengalaman pahit-pahit. Memang ada lah. Semua orang pernah ada pengalaman pahit. Memang ada lah. Tapi sebenarnya cara yang kita bangkit daripada pengalaman pahit tu, sebenarnya tunjuk karakter kita macam mana. Contoh masa pergi Haram My Backpack tu pun, masa saya nak pergi ke airport untuk terbang ke sana, saya tak ada duit cukup untuk naik Grab, tak ada duit nak naik Grab pun. Saya ada RM1 je dalam poket saya. Kena panggil kawan datang ambil dekat rumah, hantar ke airport, tak ada RM1 pun. Tapi alhamdulillah bila kita sampai dekat situ dan semua ditanggung oleh production dan sebagainya, so itu adalah rezeki kita. Walaupun kita jatuh, kita tinggal RM1 je, Tuhan akan bagi kita bangkitkan balik. So itu kita kena ingat juga kadang-kadang, walau apa susah kita, Tuhan tak akan bagi kita kering ataupun tak akan bagi kita cabaran yang kita tak boleh nak ke depan. Mesti kita boleh buat. So itu kadang-kadang kita sebagai manusia kita kena ingat benda tu. Kita jangan lupa pada Tuhan, jangan tinggalkan solat. Time jadi susah-susah, jangan tinggal. Tapi
Jangan je nak doa lebih-lebih, nak tu semua bila time susah, time senang pun kena ingat kita juga. Jadi insyaAllah dua cerita tu, satu kenangan manis dan satu kenangan yang agak pahit tu, sangat-sangat menyentuh saya juga sebenarnya, sebab saya pun merupakan salah seorang tutor juga. Saya pernah ingat Madan, saya nak kongsi pada Madan sikit lah. Sewaktu saya bimbing toy dulu, ada jemaah saya ni yang dia ni berbadan besar sikit. Lelaki, dia besar sikit dengan isteri dia. So bila dia tawaf tu, dia dah cakap, Ustaz, saya ni penat sungguh lah, tak tahan. Boleh tak nanti masa sa'i saya nak naik atas, nak naik itulah, yang kursi roda naik skuter tu atas tu. Dia cakap tak ada masalah, asalkan kita sempurnakan sama-sama. Tetapi yang mengejutkan saya, Madan, bila kita sampai hotel semula, saya tanya semula kepada semua jemaah, macam mana okey tak masa waktu diorang tengah makan. Jadi waktu tu lah saya jumpa dengan pakcik ni. Dia cakap, macam mana pakcik tadi okey semua? Ustaz, saya tak jadi naik atas Ustaz. Saya bila mikir balik apa yang sirah Nabi SAW, kemudian sirah Siti Hajar, macam mana seorang perempuan boleh saya tercabar Ustaz. Betul. Saya tercabar untuk dapat takwa tu. Kat situ saya rasa macam, ya Allah, mudah-mudahan orang jadi orang yang baik. Betul. Jadi banyak sebenarnya kenangan manis juga yang Mak Dan kongsikan tadi, saya relate dengan kehidupan saya juga dan mudah-mudahan beri manfaat pada semua insya-Allah. Jadi sebelum kita sambung seterusnya, jangan lupa like dan juga share perbincangan kita pada pagi ini, santai chit-chat da'i bersama dengan selebriti bersama dengan Mak Dan. Ya, mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua orang lain insya-Allah. Jadi itu yang pertama Mak Dan. Yang kedua Mak Dan, kita pun nak masuk dah. Hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis. Khamis dah masuk dah 1 Muharram. Jadi bagi pandangan Mak Dan secara peribadi, apa yang Mak Dan rasakan dari sudut penghijrahan yang dimasukkan dalam Islam dari sudut pandang Mak Dan sendiri? Mungkin Mak Dan boleh kongsikan kepada semua. Okay, yang saya faham tentang hijrah, kali pertama saya tengok perkataan hijrah tu, saya tak tahu itu adalah perkataan yang dalam Islam. Saya faham yang orang cakap dengan saya, hijrah saya daripada UK ke Malaysia. So itu yang first kefahaman saya tentang hijrah adalah macam a journey lah, a journey. Tapi sebenarnya hijrah ni memang adalah a journey. Tapi dia tak semestinya physical journey. Dia adalah lebih kepada spiritual journey. Macam untuk saya sendiri, saya datang ke Malaysia pun bukan atas hijrah yang spiritual punya journey. Saya cakap tadi, saya datang sini hanya untuk cuti sahaja. Tapi kadang-kadang kita tak tahu rancangan kita Tuhan yang tetapkan untuk kita. So, cara datang ke Malaysia pun tak dirancang, tak tahu pun nak datang ke sini. Tetapi bila datang ke sini, dah ada something macam klik dalam hati, dalam otak kita yang saya kena duduk dekat sini ke dalam. Saya kena stay dekat sini. So ada something yang tarik saya duduk dekat sini. Macam tu. Sebab saya tak pelan pun nak datang ke sini. Tapi bila saya mikir balik, bila kali pertama saya nak backpack, of course satu benda yang kita kena ada adalah backpack. Saya pergi dengan mak saya dekat UK, belikan satu backpack dekat kedai. Kedai ni beribu-ribu jenis backpack. Satu yang saya pilih dulu, brand dia apa ni, Berghaus apa, tapi punya model dia adalah Jalan, JALAN. Dia punya model backpack. Jadi bila datang ke sini, orang nak buat backpack, backpack ni Jalan ni macam jalan lah dalam bahasa Melayu macam okey, pelik benda tu kan. Lepas tu bila datang ke sini pun jadi something yang tarik saya duduk kat sini, tak tahu nak kata macam mana, tapi dah rasa macam bila duduk dekat ni dekat Terengganu, bila duduk dekat Terengganu dengan kawan-kawan, dengan sebenarnya masa tu bukan kawan-kawan pun, tapi jadi kawan-kawan lah sebab saya seorang masa tu. Tapi rasa macam selamat, rasa macam kita dah dengan keluarga dekat sini. Ada bonding kat sana. Ada bonding kat sana, rasa macam dah lama dah kenal orang ni dekat pulau. Walaupun 2-3 hari je baru kenal, tapi rasa macam semua orang ni ikhlas. Jadi itu yang buat kita macam menarik nak dekat sini. Dan selepas bulan saya duduk dekat sini, saya ada urusan kena hantar mak ayah saya datang ke sini lah. Hantar dia balik ke KL. Lepas tu saya pun, dia balik ke UK, saya pun balik ke Terengganu. Bila saya sampai pula dekat Terengganu dulu, naik bas daripada KL tu. Sampai dekat jeti dekat Maran nak pergi ke Pulau Kapas tu, pukul 4 pagi. Tak ada apa buka. So tidur dekat depan surau.
Oh, Mak Dan tidur Tidur dekat depan surau. Tak tahu itu surau apa, tapi nampak ada okey. bangunan surau, tidur dekat depan tu dengan seluruh pendek lagi apalah kan. Dalam tak tahulah berapa lama selepas tidur tu, ada seorang main terkejut saya. Saya semua bangun tidur. Ingat dia nak halau kita kan, tapi dia sebenarnya dia bawa satu bantal untuk suruh kita tidurkan balik. Ini adalah satu bawa satu Pak bantal. Cik bawa satu bantal untuk suruh kita tidurkan balik depan surau dia. Okey. Jadi bila saya bangun pula nanti, saya macam benda tu mimpi ke actually jadi ke tak, tapi nampak ada bantal kat situ, so memang berlaku. Tapi buat saya terfikir macam kalau saya di UK ke mana-mana pun, ada orang nak buat macam tu, kalau kita tidur dekat tempat orang. Memang tak ada lah, memang tak ada. Tapi kenapa di Malaysia macam tu? So ini adalah macam tanda-tanda pertama yang buka hati saya sebenarnya untuk nak lebih dekat dengan Islam. Still tak tahu yang kita sebenarnya nak hijrah daripada non-Muslim ke Muslim. Tapi benda-benda ni yang small yang experience pengalaman macam ni yang bila kita compile dia jadi macam dia buat kita tanya diri sendiri. Sebenarnya adakah saya ni seorang Muslim? Tapi ni yang bantal tu semua 2010, 2011. Tapi saya hijrah ke Islam 2013. Tapi sebenarnya hijrah tu bukan 2013 berlaku daripada tahun 2009 mula-mula datang ke sini. Bila kita tengok balik sebenarnya ada beberapa tanda along the way yang memang dia susun dah dan memang dia nak tunjuk ke kita ini Islam yang betul. Sebab sebelum kita datang ke sini kita apa yang kita tahu tentang Islam kosong, tapi apa yang kita tahu tentang Islam lebih adalah benda-benda yang negatif. Kita tengok dalam media-media dekat UK dan sebagainya, Islamofobia, terorisme, semua benda-benda yang negatif. Tapi bila datang ke sini, tengok Islam sebenar macam mana, betapa indahnya, dan itu yang sebenarnya yang buat kita macam terbuka mata kita. Sebab tu saya memang suggest kat siapa-siapa yang nak pergi travel ke, nak pergi jalan-jalan ke, nak pergilah, sebab memang dia akan buka otak kita, akan buka mata kita untuk nampak dunia yang lebih luas yang keliling kita bila kita keluar daripada comfort zone kita. So of course lah, saya percaya lah 99% mungkin 100% orang yang tengok live ni mungkin 100% adalah orang Muslim. Tapi still kita boleh hijrah daripada arah yang lebih better, arah yang lebih baik. Betul. Still walaupun kita dah sekarang ni saya dah Muslim tau kan, tapi masih ada kita hijrah. Kita belajar mengaji, kita hijrah ke arah yang lebih baik. Kita belajar apa, kita hijrah ke lebih baik. Kita pergi jalan-jalan cuti dekat Turki ke Istanbul ke mana tak, itu adalah satu hijrah yang kita jalan-jalan, physical pun hijrah. So macam-macam lah yang sebenarnya hijrah tu adalah satu perkataan yang sangat luas. Saya bukan pakar yang boleh cerita sangat tentang hijrah, tapi cuma saya boleh share lah pengalaman saya sendiri tentang hijrah lah. Jadi apa yang Mak Dan kongsikan tadi, kali kedua saya tersentuh. Sungguh-sungguh tu. Sebab apa? Sebab kita ni macam saya ada kan, kita lahir-lahir dah Muslim. Jadi mungkin perit untuk dapat kenikmatan, kemanisan iman tu kurang berbanding dengan Mak Dan rasa melalui pengalaman hidup tersebut. Jadi mudah-mudahan dan saya mengharap sungguhlah kepada yang menonton ini dapat something yang positif pada pagi ini, dan insya-Allah lebih kurang dalam 2 hari lagi sebelum kita masuk tahun hijrah yang baru, mendatangkan satu kebaikan kepada diri kita. Jadi sebelum kita kongsikan lebih lanjut kepada semua yang menonton pada hari ini, saya nak kongsikan sedikit pada Mak Dan dan juga pada semua yang menonton. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala agak-agak meletakkan ataupun menyusun awal permulaan tahun hijrah dimulakan dengan tahun Al-Muharram. Betul tak? Dekat sana sebenarnya ada satu signifikan yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan kita. Contohnya Mak Dan, kalau kita tengok kosakata tu, kita kena, kalau dulu kita diajar dengan ini bahasa, kemudian ada yang kedua istilah, betul tak? Yang menerangkan bahasa tersebut. Contohlah kalau saya tanya Mak Dan, perkataan visa. Mak Dan maksudkan apa? Visa. Bisa. Hebatlah visa. Betul tak? Okey, kata lain Okey, kalau Indonesia bisa dia cakap bisa boleh. Okey. Tapi kalau kita ambil perkataan bisa tersebut masuk dalam bahasa Melayu, dia akan jadi apa?
Bisa dalam bahasa Melayu apa? Bisa racun. Oh, okey. Bisa, Okey. kan? Bisa racun. Oh, bisa Maksudnya, ulur. ya betul Madan. Test lah, test itu test lah. Jadi maksud dekat sini, walaupun perkataan itu sama, tapi membawa istilah yang berbeza. Faham? Sama juga dengan penghijrahan kita, bila mana kita faham kenapa Allah susun bulan pertama dalam Islam Al-Muharram. Yang kedua, Safar. Yang ketiga dan seterusnya. Kalau kita faham satu-satu tersebut, kita akan lebih memaknai bulan tersebut. Ya? Sebab itu kalau kita kuasa kata Al-Muharram, asal perkataan dia ialah haram. Haram hukum kepada suatu perkara. Contoh kalau kita mencuri, itu disebut sebagai haram, benda ni haram. Kalau kita membunuh, berkata benda tersebut ialah haram, hukumnya haram. Tapi kalau tambah mim di depan, Muharram, maksudnya ialah perbuatan-perbuatan haram tersebut. Contohnya, membunuh disebut sebagai perbuatan tersebut sebagai perbuatan Muharram. Perbuatannya perbuatan Muharram. Berjudi, perbuatan ini adalah perbuatan Muharram. Hukumnya haram. Jadi kalau kita nak spesifikkan lagi, ya, satu bulan ataupun waktu untuk kita meninggalkan perkara-perkara haram, kita tambahkan alif lam di depannya. Jadi dia Al-Muharram. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan memberikan gambaran begini. Kalau kita nak memulakan penghijrahan ikhlas mata-mata kerana Allah, step pertama yang Allah ajar ialah tinggalkan perkara. Itu dia. Tak ada lain dan tak ada bukan. Ya tuan-tuan? Tak ada lain. Maksudnya kena tinggalkan perkara haram. Barulah nanti sebulan ini kalau kita jaga sungguh, ya, nanti masuk bulan yang kedua disebut sebagai bulan Safar. Betul tak? Bulan Safar, kalau Safar maksudnya apa? Yang Mak Dan tahu. Safar, kalau bahasa Melayu dia ada sekaitan. Disebut sebagai sifar. Sifar. Nah. 0, 1, 2, 3. Yang kosong tu disebut sebagai sifar. Okey. Jadi kosong lah. Ya, kosong, sifar. Okey. Jadi kalau kita dapat berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang haram, masuk bulan yang seterusnya, Start daripada kosong. ya, dia akan start dengan kosong, suci, dan dia akan mudah buat perkara kebaikan. Sebab itulah para alim ulama susun 6 bulan sebelum masuk Ramadan, persiapan tersebut dijaga dan dijaga bulan-bulan tertentu ni supaya dapat capture Ramadan, nikmat paling besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara perkataan yang boleh kita kongsikan dari sudut perkataan. Tapi kalau dari sudut istilah yang lebih besar, penghijrahan tersebut ialah kita nak nilai tambah kita lebih baik di sudut pandang Allah, bukan manusia. Itu yang kita nak kongsikan sebenarnya, Mak Dan. Ya, penghijrahan siapa pun, Mak Dan, saya, penonton dekat luar sana, kita nak penghijrahan kita ni lebih baik di sisi Allah, bukan daripada manusia. Contoh lah, Mak Dan. Contoh kalau Mak Dan pergi dekat, Mak Dan daripada UK kan? Okay. Mak Dan pergi kat Malaysia, lepas tu Mak Dan nak berhijrah ni ataupun nak pergi cuti lagi kan? Mak Dan nak pergi kat mana? Selepas ni? Korea. Okey. Contohlah Mak Dan pergi Korea, Mak Dan duduk sana sebulan contoh kan, bawa staff contoh kan. Mak Dan pergi sana sebulan, tapi Mak Dan sebulan tu semua orang tak suka Mak Dan kat sana. Akhirnya Mak Dan rasa, tak fair lah, semua tak suka aku ni. Okey, nak pergi mana pula Mak Dan tu? Turki, Istanbul. Turki, Istanbul. Sama juga, bawa staff sekali lagi. Kan, pergi Turki semua. Sebulan duduk kat sana Mak Dan. Yang tadi sebulan, kan semua orang tak suka ni. Tapi yang ni 15 hari, orang tak suka. Mak Dan rasa macam, tak seronok dekat sini ni. So, apa negara lain yang Mak Dan rasa nak pergi lah? Balik ke Malaysia je kot. Balik kat Malaysia. Okey, balik kat Malaysia. Okey, ada lah alhamdulillah yang suka balik kat Mak Dan, alhamdulillah. Tapi Mak Dan, kalau saya nak tanya Mak Dan lah, kalau Mak Dan pergi dekat semua negara tu, pergi dekat Korea, pergi dekat Turki, pergi kat mana, tapi Allah tak suka. Mak Dan nak pergi? Pergi ke Mekah lah. Pergi ke Mekah pun Allah tak suka. Pergi mana pula? Itulah maksud yang paling besar bila mana kita nak berhijrah. Ya, kita nak Allah sayang pada kita dan kita ada nilai value yang Allah sayang pada kita. Ya, kalau manusia tak sayang pada kita ada masalah, tapi Allah sayang pada kita betul. Tapi kalau kita pergi semua tempat Allah sayang kita, itu antara yang penting. Dia tak apa pun mana-mana pun. Kalau kita buatkan dia, tak apa. Tapi tu yang saya nampak terlalu ramai yang sekarang ni yang fikir macam dia kata apa perception orang. Tapi sebenarnya tu saya cakap dulu ya, orang kata apa? Oh, kata
boleh buat macam tu, nanti orang cakap macam ni. Ya lah orang cakap macam tu, itu mulut orang, itu yang kita tak boleh nak tutupkan mulut orang. Betul. Tapi kita tak payah fikir yang tu, biar kita buat benda ni, kita tahu kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan niat yang betul, kita buat kerana dia je. Orang nak kata apa-apa pun, orang akan cakap. Itu yang kita tak nak buat. Itu konsep yang kita kena terapkan dalam kehidupan kita sewaktu kita nak berhijrah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Mak Nan, kita ada soalan tak ni agak-agak? Belum ada lagi. Nampak ada yang tipu-tipu tadi yang ni. Sering nak tahu kisah hijrah Ramadan, hijrah ke Ganda Malaysia. Kena tengok balik sebelum ni ada. Kena tengok balik sebelum ni. Mungkin tadi Mak Nan dah kongsikan tak? Panjang lebar tadi, alhamdulillah. Jadi ada soalan lain, kita akan bacakan juga soalan-soalan daripada penonton insya-Allah. Okey, jangan lupa share dan juga share dan like, komen. Itulah semua. Share, like, komen dan follow kita dan follow Duat Terengganu. Okey, jadi sebelum kita nak masuk soalan seterusnya, mungkin Mak Dan boleh kongsikan sikit tentang Terengganu. Okey, yalah, mungkin ni boleh masukkan sikit dengan untuk soalan yang Nurul Rohaida Al-Yunani ni yang tanya macam mana yang kita boleh sampai hijrah ke Ganu. So sebenarnya saya datang ke Malaysia ni, tempat pertama yang saya pergi adalah Terengganu. Sebab kita datang daripada Thailand, so kita lalu je di Kelantan sampai kat Terengganu sebab kita nak pergi ke pulau-pulau dan di Terengganu. Hari pertama yang saya sampai, saya turun bas dulu dekat Kuala Terengganu, dekat stesen bas Kuala Terengganu. Tak tahu nak pergi, tak tahu nak pergi mana-mana, memang tak tahu apa. So duduk dekat satu kedai makan, minum air kat situ, ambil buku, tengok dalam tour guide book mana hotel yang kita nak pergi kan. Guest house ke hotel ke apa tak. So kita order satu air. Lepas tu kita duduk kat situ mungkin sejam. Lepas tu kita dah jumpa hotel, kita nak ambil beg kita nak pergi jalan kaki ke hotel kita, nak pergi bayar air. Tu orang kedai cakap apa, meja sebelah tu dah bayar. Allahu Akbar. Macam kenapa pula? Kau buat sana ke? Macam mungkin dia tengok rupa saya macam tak ada duit ke apa kan. Sebab yang saya tahu budaya saya di UK, masa tu umur 19. So 19 tahun yang saya duduk dekat sana, kawan pun tak akan belanja air tanpa sebab gitu. Lagi pun orang yang kita tak kenal. Betul. Jadi saya agak terkejut lah. Jadi tanya dia macam, kenapa pula? Dia kata, ini adalah budaya kami. Ada tetamu dekat tempat kita, so kita akan layan tetamu dengan terbaik. So yang tu pun macam sangat terkejut lah, dengan sangat menyentuh hati. Dan banyak-banyak tempat yang saya pernah travel sebelum ni. Lepas saya sampai kat Terengganu dulu, hampir setahun dah saya dah backpack. Tapi dalam hampir setahun tu tak pernah dapat siapa-siapa pun, ya Saleh pun, lokal pun, mana pun, tak pernah dapat orang nak beli air untuk kita. Tapi ni datang di Terengganu dalam first 1 jam yang sampai dekat tanah Terengganu Malaysia ni, dah orang dah dapat air free. Jadi macam, bagaimana ni? Jadi macam, boleh stay lagi lama ni. Esok boleh dapat makanan free pula. Jadi, tapi itu adalah macam, yalah, again lah, benda-benda yang macam ni yang buat kita rasa macam menarik sebenarnya Malaysia dan Terengganu ni. So itu adalah permulaan saya di Terengganu, dan saya duduk dekat Terengganu sampai dari tahun 2009 sampai ke 2015. Saya 6 tahun dekat Terengganu di Pulau Kapas. Dan dalam masa dulu dekat Pulau Kapas tu macam-macam yang saya pernah lalui. Saya pernah kerja dekat banyak tempat pertama yang saya kerja, kita buat reception, kita buat housekeeping, kita buat penitukan kebun, kita buat kerja dekat restoran. Sebab itu adalah chalet yang kecil-kecil. So semua yang kita buat, kita macam satu kapal. So kalau kapal tu nak tenggelam, of course kita semua kena pergi buat tugas masing-masing lah untuk kapal untuk selamatkan kapal tu lah. So itu tempat yang pertama. So saya pernah kerja dekat campsite yang saya jadi terkenal ada dekat Pulau Kapas masa saya kerja dekat campsite tu. Ada student daripada UMT, Universiti Malaysia Terengganu, masuk yang buat satu macam team building ke apalah dekat campsite saya lah.
Dan masa tu dia orang curi-curi buat rakam video, saya tengah cakap bahasa Melayu, upload ke YouTube, jadi viral. So dari situ kita jadi terkenal sikit lah dekat social media, dekat YouTube, dan dari situ dia jadi berkembang dari situ lah. Dan 2015 saya dah hijrah pula daripada Terengganu ke KL. Bila dapat beberapa projek di KL, haraman backpacker, semarak kaki jalan dan sebagainya. Jadi macam agak susah yang kita nak stay dekat Terengganu, Pulau Kapas, tapi kerja dah makin banyak di KL. So kita buat keputusan untuk tinggal dunia kita dekat Pulau Kapas tu untuk pergi ke dunia yang agak besar dekat KL. Itu adalah satu keputusan yang bukan senang, tapi alhamdulillah memang jadilah, alhamdulillah. Tapi yang tu saya cakap awal-awal tadi yang hanya tinggal RM1 dalam poket saya, itu adalah yang kita pindah daripada Pulau Kapas pergi ke KL. So kita ada yang dulu dekat Terengganu tu saya ada satu boat yang kecil je lah. So duit yang saya bawa ke KL adalah yang jualan daripada boat tersebut lah. So itu je yang duit kita ada. So bila kita jumpa dah bilik sewa apa semua, kita ada duit kita cukup untuk beberapa bulan. Supposed to be cukup lah, tapi bila shooting tu jadi delay, duit makin kurang sampai tinggal hanya RM1 dalam poket. Itu sebenarnya susunan cerita dia. So cuma Madan boleh kongsikan sikit. Kalau dekat Terengganu ni, kalau untuk penonton ni santai kalau untuk Terengganu ni mana Madan rasa tempat yang paling best lah Madan pernah pergi dan kat sana memberi memori yang menarik pada Madan. Selain daripada pulau-pulau. Semua kalau pergi ke Terengganu memang wajib kena pergi ke Pasar Bayang. Pasar Bayang sekarang ni yang baru, yang cantik kat situ. Dan dekat riverfront dekat situ ada banyak tempat yang pulau warisan, yang belakang kampung Cina. Satu lagi tempat yang kalau nak of course orang pergi Terengganu memang nak makan celup tepung tu. Bagi saya celup tepung yang paling sedap ada di Kelulut, di Marang. Yang semua orang tahu yang famous dekat Kota Terengganu, dekat Teluk Cempedak. Tapi kalau bagi saya yang paling sedap adalah di Kelulut. Kelulut Marang. Itu adalah kalau pergi ke situ ada 2-3 kedai yang jual celup tepung kat situ yang amat sedap. Mungkin saya bias sikit lah sebab Marang, saya memang orang Marang, jadi saya memakan kata itu, tapi bagi saya itu yang paling sedap lah. Lepas tu pagi-pagi kena try juga nasi dagang, nasi lemak Terengganu. Nasi lemak Terengganu of course dengan ikan tongkol atau ikan air, orang Terengganu panggil. Sedia agak kelainan sikit. Apa lagi ya? Lepas tu kan ni dengan KTCC dah buka dah, shopping mall. InsyaAllah tahun ni juga Sogo akan buka dekat sana, Mayang Mall apa. So sebenarnya dalam tahun ni saya nampak banyak berubah dekat Terengganu. Banyak berubah dekat Terengganu. Pelancongan. Tapi ke arah yang baik dah. Makin macam makin hebat. Kita ada Miami Bay yang seberang kaki yang betul. Yang selepas yang drawbridge itu sebenarnya drawbridge tu kan tiap hari penuh orang. Penuh orang pergi ambil gambar. Dan sebenarnya lepas PKP habis, hari tu saya balik ke Terengganu, ada kerja sikit. Itu hari Ahad malam saya sampai dan saya singgah di Jati Marang. Saja nak jumpa kawan-kawan biasa. Ahad malam semua yang kereta daripada KL apa semua dah balik dah. Sebab esok isteri masuk kerja. Biasa parking yang penuh Friday, Saturday, Sunday morning, biasa Sunday Ahad malam tu dah kosong dah. Sampai pukul 9 malam penuh lagi kereta. Penuh. Lepas tu jumpa kerja, dia kata, ni kereta apa ni, takkan semua orang nak pergi seorang ni. Kata ni. Dia tak, ni kat pula kata, ni macam sepanjang hayat dah penuh tengok pula kapal. Penuh ramai macam ni. Tahun ni lepas PKP, bila orang dah boleh dapat cuti balik, ada orang kata apa ni, ada orang kata, orang tengah kata lepas hour jalan. Mana dia apa ni lepas hour apa, macam lepas angin kan, pergi jalan-jalan dekat Terengganu, so penuh orang. Jadi alhamdulillah, tapi daripada situ pun ada yang
positif, ada yang negatif juga. Betul, Kalau betul. terlalu penuh, terlalu padat di pulau-pulau, ada isu-isu juga dengan orang buang sampah berada, bersihan, dari segi public toilet atau semua yang jadi kotor. So itu yang saya akan minta. Saya paling sedih bila saya pergi ke contoh baru ni dekat Drawbridge. Pergi kat Drawbridge lepas tu tengok sampah macam banyak kat situ. Jadi itu yang saya nak bagi satu nasihat pada orang. Kita buang tong sampah dalam buang sampah dalam tong sampah yang betul. Okey, kita ada soalan daripada Daniela Dan. Okey. Bagaimana penerimaan Islam di UK yang Madan observe bila berlaku COVID? Adakah Islam semakin diterima atau masyarakat oleh masyarakat barat? Okey, Mak Dan rasa macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita cakap pasal penerimaan Islam di UK, boleh kata dulu kan, tahun 2009, 2010 selepas berlaku 9/11 baru timbul Islamophobia Di UK. Dan kita nampak banyak benda-benda yang negatif dalam media dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ni makin ramai orang makin aware, makin sedar sebenarnya Islam adalah satu agama yang indah, yang memang lembut, yang memang alhamdulillah memang indahnya, memang boleh diterima dan memang Ini di UK ya? ini di UK. Bukan semua, ada left wing, ada right wing. So ada orang-orang yang memang Keras. fascis punya, keras kepala punya, England punya, British, Islam ni adalah jahat, Al-Quran adalah jahat, semua. So itu yang orang yang keras kepala itu, sebenarnya dia kalau keras kepala tapi dia adalah cerdik, orang yang berilmu ataupun orang yang willing to debate dengan orang. Itu yang senang. Tapi ada satu orang yang keras kepala dan agak nak sebut perkataan yang tegas tapi orang cerdik. Ya, betul. Jadi orang ni susah sebab apa-apa yang kita debate dengan dia, apa-apa yang kita cakap dengan dia tidak akan terima. Dia ada jawapan dia. Tapi still kita cubalah, kita try lah. Tapi sekarang ni dengan COVID-19 saya sebenarnya tak nampak apa dia punya link sebenarnya antara penerimaan Islam di UK dengan COVID-19. Tapi alhamdulillah saya nampak sekarang ni saya kembali jumpa kawan-kawan pun tak ada masalah. Tapi tahun ni tak boleh balik lah. So insyaAllah mungkin kita balik lepas COVID ni. Itulah sekarang ni dah planning bila tak tahu. Mungkin tahun depan lah. Tahun ni tak sempat dah kot. Tapi insyaAllah lah. Okay, kita ada lagi soalan? Okay, soalan ni ada kaitan sikit dengan soalan untuk kita bincangkan juga. Okay, dia tanya mungkin Mak Dan boleh sharekan kesan perbezaan cara hidup sebelum dan selepas menganut Islam dari sudut kebebasan kehidupan. Mungkin yelah sebelum ni lain, sekarang pasal lain, macam mana Mak Dan? Mungkin Mak Dan benda ni mungkin boleh diterapkan juga. Jawapannya Mak Dan ni mungkin boleh diguna pakai oleh anak muda. Okay? Sebenarnya saya saya asal daripada non-Muslim dari UK. English parents pun, family pun tak ada apa yang kita memang, saya kata asal Kristian tak, saya tak completely free, open, tak ada agama. Tapi of course life saya, cara hidup saya sebelum dan selepas memang jauh berbeza. Saya dulu lepas kerja, kita memang sangat social punya kerja. Selepas kita kerja, kita keluar ke tempat-tempat pub, club, whatever lah. Itu adalah hidup saya, hari-hari macam tu. Tapi dah sampai satu tahap yang kita rasa sampai bila nak hidup macam ni. Dan apa kesudahan, mana kesudahan dia kalau kita hidup macam ni. Saya pernah lalui semua dua, hari-hari keluar balik pukul 3 pagi, parti apa semua, tapi akhirnya dapat apa? Dapat sakit, dapat rasa lemah badan, dapat duit habis, dapat gaduh dengan kawan-kawan, dapat gaduh dengan parents. Saya sebelum datang ke Malaysia, sebelum pergi travel, hampir 8 bulan saya tak cakap dengan ayah saya sebab gaduh. Sebab Ahad pagi saya Sabtu malam dah keluar, Ahad pagi sepatutnya saya kena pergi kerja, saya tak nak pergi kerja, ayah saya nak suruh pergi kerja juga, jadi gaduh dengan dia. Gaduh dengan dia, lari pada rumah. So beberapa bulan saya tak berapa cakap dengan dia sampai yang kita nak pergi ke
back baru kita cakap balik sikit. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan ayah saya makin rapat, memang rapat sekarang ni. So apa yang saya nampak untuk orang-orang yang hidup tanpa agama ataupun hidup yang bukan saya agak kerah lah kalau kita cakap macam yang ada tinggal agama lah, tapi yang korang solat ataupun whatever lah. Saya pernah duduk di situ dan saya boleh cakap daripada orang yang ada pengalaman yang gitu, akhirnya you tak dapat apa. Akhirnya you memang tak dapat apa. You akan dapat gaduh dengan kawan-kawan, you akan dapat kosong. Mungkin you sekarang ni you tengok macam rasa macam hebat, keluar party, kawan-kawan lepak, seronok apa, best kan. Tapi fikir 10 tahun depan, you nak buat apa? Mana kesudahan dia? Mana kesudahan dia? Badan kita tak boleh nak cope, tak boleh nak handle benda-benda macam tu hari-hari. Badan kita, Tuhan tak bina, tak cipta badan kita untuk masuk benda-benda yang macam tu, dadah ke, arak ke apa dalam badan kita. Dia akan efek yang sangat-sangat teruk kepada badan kita. So benda-benda macam ni sebenarnya nak tinggal, senang je nak tinggal. Macam mana boleh kongsikan? Sebenarnya sebelum saya masuk Islam pun, 18 bulan sebelum masuk Islam pun, saya dah stop dah minum arak, stop dah makan apa ni, babi, whatever lah. Dah stop dah. Sebab dah badan dah dapat rasa lemah. Dapat rasa dah. Saya daripada umur 15, saya dah main-main benda-benda macam tu. Jadi saya masuk Islam umur 23, maknanya dah 8 tahun. Dah masuk benda gitu dalam badan. Maknanya akhirnya kita dapat rasa sakit badan. Baru umur baru 23, tapi kadang-kadang kita bangun pagi rasa macam sakit badan dah. Jadi saya cara tinggal dia sebab saya tinggal dia sebelum masuk ke Islam. Betul. Tapi saya tinggal dia sebab saya tahu saya tanya diri sendiri, adakah saya ni seorang Muslim? So bila ada tanya macam tu, kita kena buat study dengan betul. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak buat study, kalau kepala kita dah Selalu kan? kalau kepala kita dah betul. So cara nak tinggal dia adalah dengan senang je, solat je. Kalau orang yang dah Islam dah, solat je, doa je, duduk di atas jadah lama, lepas bayar, baca je doa, minta je apa-apa dengan Tuhan. Minta je taubat je, minta je apa yang orang nak. Apa yang korang nak, minta je. Lepas solat minta je apa-apa. Dan saya percaya kalau ada siapa-siapa yang tengah melalui hidup yang macam tu, memang korang boleh tinggal. Kalau saya boleh buat, korang boleh buat. Ya, betul. Terima kasih pada Mak Dan kongsikan tips tadi tu. Dan antara yang paling penting tu ialah kita kena start berfikir. Start berfikir. Kemudian Mak Dan share juga tadi, lepas kita dah start fikir, kemudian kita merancang, tambah ilmu. Mak Dan beritahu tadi, kita tambah ilmu. Dan kemudian lagi satu saya tahu tu, sebab saya pernah duduk dekat dengan kawan-kawan pun dekat Malaysia sebelum masuk Islam pun, cakap pasal arak. Kan, orang yang minum arak. Kalau kita minum arak, kita tak boleh semayang 40 hari setiap arak. Tapi orang Islam yang minum arak, guna benda tu sebagai alasan untuk tidak solat. Faham? Maknanya, kalau saya nak, macam saya tadi, kenapa tak pergi semayang Jumaat? Saya minggu lepas minum arak, 40 hari nak dibuat. dia gunakan alasan tu. Itu alasan tu untuk macam, sebenarnya itu adalah benda yang halal kita pergi ke masjid. Maknanya, itu saya cakap, walaupun minum, mula dia dengan solat. Solat je. Betul. Solat je. Maknanya itu permulaan kita adalah solat. Bila kita solat di atas jadah tu, kita dapat satu macam, kita rasa dah clear dah apa yang kita nak fikir. Jangan guna benda-benda gitu as alasan untuk saya nak solat tapi dah lepas dah minum ni tidak boleh lah. Jadi itu adalah alasan dia sebenarnya. So paling penting sekali daripada solat. Sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran, as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya, kekotoran ataupun dosa yang datang daripada akal, nafsu. Selalu fikir bukan-bukan, selalu fikir buruk pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi tu.
nak solat kan, tapi gunakan alasan tu ni kena buang. Kemudian fahsyat wal munkar, kekotoran yang datang daripada perut, apa-apa yang masuk daripada luar ke dalam perut kita. Jadi kena jaga sumber halal ni macam mana kita ambil benda tersebut, halal ke haram, benda ni kena jaga. Dan solatlah yang akan mencegah benda-benda tersebut. Bukannya benda-benda ni menghalang untuk solat, tak, tapi solatlah yang akan mencegah kita daripada perbuatan tersebut. So betul apa Mak Dan bagi tahu tadi, mulakan dengan solat. Jadi kita nak kongsi juga Mak Dan, dah panjang lebar Mak Dan kongsi tadi kan. Sebelum kita nak masuk bulan mulia Muharram ni, kalau Mak Dan nak tahu juga, dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, Allah bagi tahu selepas bulan Ramadan ada 4 bulan yang mulia selepas bulan Ramadan tersebut. Dan 4 bulan tersebut dinamakan sebagai bulan haram. Maksudnya, kalau kita buat benda kebaikan dalam 4 bulan tersebut, kebaikan tersebut pahalanya akan berlipat kali ganda. Kalau kita buat dosa dalam bulan tersebut, dosa juga akan berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah minta untuk kita jaga 4 bulan ni. 4 bulan ni 3 dia berkaitan, maksudnya dia bersambung, satu jauh sikit. Yang pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah sekarang ni, Zulhijjah, kemudian nanti kita akan masuk nanti bulan Al-Muharram, dan kemudian bulan Rajab. So 4 bulan ni memang kita kena jaga sungguh-sungguh sebab dia paling mulia selepas bulan Ramadan. Jadi Mak Dan dah kongsi daripada awal sampai dah tadi tu solat tu, mungkin Mak Dan boleh kongsikan sedikit lagi apa benda yang menyebabkan Mak Dan terus istiqamah dengan kebaikan yang Mak Dan buat dalam Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada benda yang Mak Dan rasa, benda ni menyebabkan aku terus buat, dan boleh sharekan kepada penonton kita kat luar sana. Sila Mak Dan. Okay. Beraya yang paling dekat dengan saya, yang buat saya istiqamah sekarang ni adalah keluarga saya. Isteri saya, anak saya, itu yang buat kita senang, tapi itu yang memang buat kita semangat untuk istiqamah. Sebab bila kita bujang ke apa, kadang-kadang kita boleh dapat perasaan kau macam alah, seorang je ada apa. Tapi bila kita ada orang yang bawa tanggungjawab kita, itu time untuk kita baru jadi serius, baru kita kena jadi orang. Sebab sekarang ni kalau kita buat apa-apa, ada orang yang bawa kita yang akan effect juga. Setuju. So, dan of course bila ada anak, siapa yang nak ajar anak kita nanti? Of course kita yang nak mengajar. So itu bila kita ada anak itu memang buat kita sangat semangat untuk istiqamah sebenarnya, untuk belajar lebih, untuk belajar mengaji lebih, untuk belajar baca Al-Quran, untuk belajar lebih tentang Islam, supaya kita boleh ajar anak-anak kita nanti. Tapi saya still bukan perfect, saya mengaji belum tu lagi. Saya still dalam proses pembelajaran, dan saya still pun ada yang saya panggil macam musim-musim dia. Okay. Ada yang musim yang kita macam semangat yang kita bertagih dengan saya ikrar, bertagih ikrar ni, letak yang balik. Tapi ada juga musim yang tengah sibuk kerja yang tahu ni yang kita tinggal kejap lepas tu. Tapi kalau kita tinggal kejap pun, apa yang penting is pada satu hari kita ambil balik. Jangan sebab kita tinggal dah sebulan ke apa, kita rasa macam ada saya tinggal dah ni susah dah, ambil je balik. Kalau kita kena patah balik ke, kalau kita ikrar 4, kita kena patah balik ke ikrar 2, apakan balik? Start balik. Asalkan jangan kita ada rasa macam saya dah tinggal dah. Ataupun macam contoh saya dah masuk Islam dah 7 tahun. Tapi contoh ada satu benda yang patutnya saya pandai dah. Contoh Al-Fatihah. Patutnya lepas 7 tahun saya dah pandai baca Al-Fatihah. Tapi saya dah pandai baca Al-Fatihah. Tapi saya malu nak kata saya dah pandai baca Al-Fatihah sebab yelah sebenarnya saya tahu. Dan asalnya memang dulu saya gitu. Tapi kalau kita ada perasaan macam tu, malu nak tanya sebab kita rasa macam malu sepatutnya. Dah pun ni dah fardu ain. Jadi kalau aku tanya, mesti orang tahu aku dah ada solat. Jadi pemikiran kita. Biarlah orang tahu pun. Sebab akhirnya dia yang tahu. Kalau kita solat ke tapi kita dah andai ke apa, tak apa. Kita kena tanya orang yang berilmu, orang yang mengajar kita. Kalau kita tak tanya, sampai bila kita perlu ada orang bimbing kita. Kita perlu ada orang yang kita boleh tanya. Sebab yalah of course kita boleh belajar dalam YouTube, dalam Google sebagainya. Saya banyak dalam YouTube apa kan. Tapi kita still nak kat
Nak kok ada orang yang kita Depan WhatsApp tanya dia, yang kita depan kita, yang kita boleh tanya dia tentang sebutan ke apa. So jangan malu nak tanya, itu ada sebenarnya yang itu ada istiqamah juga. Bila kita sebab sekarang ni kalau saya nak tahu nak baca apa pun saya tanya je. Ni macam ni lah, kalau macam dah lama dah betulkan Al-Fatihah. Tolong betulkan lah. Dia kita kena buang yang malu-malu tu. Kita kena Cakap malu yang tak bertempat tu. Itulah yang malu yang macam tu akan menghalang kita. Ya. So kalau ada orang yang dah daripada lahir pun Muslim, umur sekarang ni dah 30 tahun, dah pandai baca Al-Fatihah, tak apa, tanya dia orang, apa malu nak malu dia, nak malu apa? Kita semua orang pernah lalui benda dia. Macam saya, kalau saya masuk kelas mengaji, saya kena masuk kelas mengaji. Anak saudara saya umur 5 tahun lagi hebat daripada saya. Tapi dia buat apa? Nampak kan? Saya itu, kita semua ada capability masing-masing. Mungkin ada orang yang atas lidah, mungkin ada saya yang kat lidah, tapi So kita je yang tahu. malu apa bosku. So kita je yang tahu keadaan kita dan kita yang kena mengorak langkah untuk ubah benda tersebut. Betul. So itu antara benda yang menyebabkan boleh kita kongsikan bersama, ada kongsikan tadi ialah jangan malu untuk jadi lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya boleh kongsikan kepada Madan, kan, kesimpulan banyak tadi kita bincang tu kan, adalah satu hadis Nabi SAW, Nabi minta untuk kita ni buat satu benda yang disebut sebagai ahsanu amalan, iaitu benda yang paling baik dalam amalan kita, bukannya aktsaru amalan, benda yang banyak dalam kehidupan kita. Jadi benda ni kalau dalam ilmu pengurusan disebut sebagai leverage. Macam mana kita nak leveragekan kita punya perubahan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Ramadan, kita pergi masjid ni, semua orang pergi masjid, betul tak? Tapi kita nak ahsanu amalan daripada orang yang pergi masjid. So kita pergi masjid, Nabi SAW ajar awal waktu. Kita dah persiapkan diri di awal waktu. Yang kedua, kita nak cari lagi ahsanu amalan, kan? Dalam masjid ke atau luar masjid? Dalam masjid, kita masuk dalam masjid, ya, dapat pahala lebih. Kemudian kita mencari lagi apa yang ahsanu, apa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita masuk masjid, mesti ada, iaitu di saf paling depan, betul tak? Kita akan pergi ke saf paling depan. Jadi bila kita dah sampai ke saf paling depan tu, luas pula saf tu. Jadi kita cari lagi apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata duduk di belakang imam ataupun di sebelah kanan. Jadi kita cari dekat situ. Jadi ada tak lagi yang baik? Ada. Ya, Nabi SAW bagi tahu makmum yang mengangkat takbir selepas imam mengangkat takbir. Maksudnya di awal waktu. Jadi itulah poin yang paling tinggi untuk ahsanu amalan, untuk kebaikan solat. Sama juga macam kita nak berubah ke arah kebaikan, kita nak buat kerja-kerja keduniaan kita, pentingkan kita untuk ahsanu amalan. Mikirkan mesti ada benda yang lebih baik kita kena buat supaya kita tak nak jadi kehidupan kita rutin. Macam mana bagi kita lah, kalau kita malu bertanya, kita akan jadi rutin mesti lah. Betul. Itu yang kadang-kadang saya cakap tadi, yang malu juga akan menghalang kita. Tapi ada benda-benda yang kita perlu malu juga. Jangan jadi tak malu gitu. Tapi benda-benda yang bila kita nak belajar apa-apa pun, bahasa ke, nak belajar tentang agama ke apa, yang mana-mana itu akan menghalang kita. So ialah kena buang mana-mana. Jadi insyaAllah sebelum kita tutup, ada kata-kata sikit daripada Madan. InsyaAllah kalau ada soalan, kita akan ambil satu ataupun dua soalan yang terakhir. Dan jangan lupa untuk terus like dan share pengisian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati, insyaAllah. Jadi mungkin Madan boleh kongsikan sikit lagi kepada pada penonton di luar sana. Kalau Terengganu ni, macam tadi Madan bagi tahu tempat-tempat yang menarik dan sebagainya. Jadi kalau Terengganu ni, apa yang menyebabkan orang Malaysia kena datanglah Terengganu ni? Selain daripada tempat-tempat tu. Okay, sebenarnya lepas PKP ni dah habis dan PKP sekarang ni, dan domestik punya tourism dah makin meningkat. Di Terengganu Power Tourism kita ada reka satu pakej nama dia Ulama Trail. Ulama Trail. Maknanya dia ada satu pakej yang 3 hari 2 malam. Tapi agak menarik. Saya ikut trail dulu bawah ni. So kita pergi ke kubu ada siapa Tok Gajah. Kita pergi dekat makam Tok Gajah. Tu ada makam Tokku yang memang ulama-ulama yang
ada seorang tokoh paloh yang dia pula jadi penasihat kepada tuanku zaman dulu. Dia pula jadi penasihat kepada Tok Kacau tu, ada ayah kepada Mak Kilau. So semua makam-makam dan historik punya tempat-tempat yang rumah lama, yang istana-istana lama, istana kecil yang ada di Terengganu. Ada yang Batu Sorak yang dekat Kuala Berang, ada yang makam-makam yang memang ulama punya makam lah. So sangat menarik lah. 3 hari. Dia 3 hari 2 malam. So dia beberapa tempat ulama trail, boleh carilah. Boleh tengok dekat tourism punya Facebook page ataupun je Jabatan Tourism Pelancongan tadi tentang ulama trail. Sebab dia adalah satu produk pelancongan yang baru, dan bagi saya Terengganu memang menang beberapa anugerah untuk Islamic tourism. Contoh di Terengganu kan, jalan 100 langkah ada surau, ada masjid. So memang kemudahan untuk solat dua agak senang, masjid pun cantik, lawa, menarik. Tapi ulama trail ni dia ada kelainan sikit sebab dia kaitan agama dengan sejarah. Dan bersama kita travel. Dan kita dapat sampai ke Busuk. Memang banyak tempat lah yang masjid yang kita masuk dalam masjid cantik. Punya ukuran dia punya sendiri dari zaman dulu. Boleh kita set sama? Boleh. Sebenarnya itu adalah satu sebab yang kalau orang yang suka travel, suka history, suka agama, ulama trail ni adalah agak menarik lah juga. Satu package yang menarik dan rasanya negeri-negeri lain tak dapat. Belum buat lagi. Trail yang belum buat lagi lah. So ini first time lah Mak Dan join travel yang berbentuk macam ni. Betul. Dan ini pun first time saya tahu juga. Dan insyaAllah kita orang Lembah Kelang ni boleh pergi ke sana insyaAllah selepas ni. InsyaAllah. Okay. So untuk akhir sekali saya nak kongsikan Mak Dan ada cerita sikit, kemudian nanti Mak Dan tutup lah insyaAllah. So kalau Mak Dan nak tahu 2017 dia ada kaitan juga dengan apa yang kita nak bincangkan berkaitan dengan hijrah yang manis ni. Sementara kita nak masuk bulan hijrah 2017 dan ada seorang insan dia dikejarkan ke ward, di ward untuk import jantung, masalah jantung. So dalam masa 2017 tu, apa yang insan ni buat dalam keadaan dia sakit jantung, duduk di hospital, dan dalam masa yang sama dia dapat terbitkan satu buku. Itu maksud saya bagi tahu perubahan ataupun penghijrahan bila mana kita ni memikirkan aku ada manfaat untuk orang lain. So insan tersebut dalam keadaan hospital, duduk di hospital, sakit jantung, tulis buku. Kalau kita nak Mak Dan kan, kita sakit, kita duduk hospital, asal Mak Dan buat apa? Kalau Mak Dan nak Mak Dan, saya tidur makan. Handphone, tengok TV, makan, tidur, bosan lah. Semua tak ada hospital lama sebab bosan. Tapi mungkin kita tak akan letak dalam kepala kita untuk buat satu buku kan. So insan tersebut ialah Tuan Guru Haji Hadi Abdul Hawam. Dan buku dia yang terbaru, yang baru ditulis iaitu tak silap saya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Tuan Guru ni dia ceritakan dalam buku tu macam mana dia dapat kekuatan Al-Quran sewaktu dia sakit di hospital. Jadi buku tu dah dijual kat luar dan sangat murah, tapi saya dah baca dah, memang isi dia sangat, orang cakap tak sesuai dengan nilai buku yang murah tersebut sebab sangat-sangat hebat. Sebab itulah dalam ilmu pengurusan pun disebut sebagai interdependent. Maksudnya dia memberi manfaat pada orang lain. Sebab manusia ni macam Mak Dan bagi tahu tadi, ada yang kadang-kadang waktu semangat kita semangat, waktu kita lemah memang kita lemah sebab kita memang kita fleksibel. Kita tak perfect. Dan kita tak perfect. Jadi semua orang akan bermula dengan independent. Kita akan bermula dengan independent. Kemudian kalau kita jatuh ke bawah, kita akan dinamakan sebagai dependent. Dan tapi kita tak nak terus dependent. Kita nak memastikan diri kita naik ke atas, ini disebut sebagai interdependent. Jadi kepada di luar sana, harapkan kita perubahan 1 Muharram ini yang baru nanti insyaAllah hari Khamis nanti, jangan lupa kita sama-sama menjadi hamba Allah yang interdependent, yang ada visi dan matlamat yang besar dalam kehidupan sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. So akhir kata daripada Mak Dan, mungkin ada kata-kata terakhir nasihat kepada semua penonton kita di luar sana yang Mak Dan nak kongsikan, silakan. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Doa Terengganu, kepada Ustaz Zul, terima kasih semua
dan kepada semua pendengar, penonton pada hari ini. Alhamdulillah. Kataan akhir saya sebenarnya saya khusus untuk yang anak muda lah. Ya, betul. Saya tengok baru ni satu video dekat Facebook lah video tu, dan dia adalah daripada ketua ASPO US ke apalah. Dia buat macam talk besar dekat universiti ke apalah. Dia cakap pasal kejayaan dia. Dia kata permulaan dia hari-hari tak kira lah dia tu adalah yang ketua ASPO ke apa ke orang bawah ke apa. First thing to do every morning when you wake up is kemaskan katil, make your bed. Maksudnya kalau kita pun hari ni pun teruk sampai apa jadi langgar kereta ke apa lah, teruk sangat hilang 100,000 ke apa, at least kita boleh balik rumah dan kita ada satu benda yang selesa untuk kita, dan satu benda yang kita boleh tengok macam walaupun hari ni memang teruk tapi cuma kau kata. Benda ni walaupun kecil je, senang je, tapi benda tu akan bina kita punya hari. So bangun subuh, main subuh, kemaskan katil, makan pagi, minum air ke apa, baru kita susun apa yang kita nak buat untuk hari ni. Maknanya permulaan hari tu agak penting. Kalau kita bangun lewat, kita terlepas main subuh, katil pun kita tabur gitu, baju pun kita sangkut macam tu dia. Kemas sekali keduk sekali baju, lepas tu kita keluar kasut, stocking pun salah semua. Hari kita pun, otak kita pun akan jadi gitu juga. Maksudnya kita susun je, kita comel ke, kita fikir apa yang kita nak buat hari ni, kita jadi orang yang cara kita mikir pun kita jadi susun. Kita jadi tu susun. Kita jangan jadi terabur. Sebab kadang-kadang apa yang kita akan melalui juga, mencabar tu akan cuba untuk buang yang susunan yang comel tu untuk main yang kita. Tapi kalau kita dah buatkan, saya tahu saya nak buat apa hari ni, target saya tahu target saya adalah Z, dan inilah yang saya nak buat, itu yang kita akan buat. Itu yang kita work towards achieving that target lah. Tapi starting dia apa? Kemaskan. Maksud yang perkataan yang mudah tapi maksud yang luas sebenarnya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Mak Dan kerana sudi bersama dengan Doa Terengganu untuk siri yang kedua, santai bersama dengan selebriti. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua di luar sana, dan walaupun naikkan keimanan kita 1%, ianya merupakan kenaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan menantikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Jadi tanpa meninggalkan masa, terima kasih kepada semua. Jangan lupa like dan share kepada mereka yang tak dapat menonton bersama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada siri yang ketiga dengan artis yang lain pula dan da'i yang lain pula. Assalamualaikum. Bye. Bye. Go. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.